Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Muka surat 456 hari itu 457 Ayat dah baca Belum. Kita habis kat sini. Ayat tu dah baca tu, surah Nisa tu, ya. Yes. Kedua utusan. Jadi kedua-dua utusan, ya, meninggalkan Aisyah lalu menemui Talhah. Dan bertanya kepadanya, apakah tujuan kamu kemari? Talhah menjawab, menuntut atas tumpahnya darah Sayyidina Uthman, ya. Kedua-duanya berkata, bukankah engkau telah membai'ah Ali? Jadi mereka telah bai'ah Ali sebagai khalifah, ya. Jadi bila dah bai'ah, maknanya dia kena patuhlah, ya, pada pemerintah, pada khalifah yang yang memerintah pada masa itu. Talhah menjawab, ya, di bawah ancaman pedang di leherku, ya. Dia kata dia bai'ah itu kerana diletakkan pedang di leher dia. Aku tidak akan membatalkannya apabila ia tidak membiarkan kami menebus balas atas para pembunuh Uthman. Jadi nampak macam Ali tidak mau ambil tindakan. Ali nak ambil tindakan, tetapi prioritinya pada masa itu bukan mencari pembunuh Uthman, ya. Kerana golongan pemberontak telah menguasai Madinah. Mereka berada di dalam tentera Ali mungkin, ya. Berada di kalangan tentera Muawiyah dan juga kumpulan-kumpulan pemberontak. Lalu kedua-duanya mendatangi Az-Zubair dan beliau pun mengucapkan perkataan yang sama. Imran dan Abul Aswad kembali kepada Uthman bin Hunayf, lalu menyampaikan kepadanya. Uthman berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, istirja'. Jadi istirja' ni bukan untuk kematian saja, tetapi untuk semua musibah lah, ya. Apa saja yang menimpa umat Islam ataupun diri seseorang itu kita boleh sebut istirja' ni. Demi Rabb pemilik Kaabah, ya, Rabbul Kaabah, telah tiba masa berperang dalam Islam. Cuba lihat alternatif, apakah yang terbaik untuk kita, ya. Sebab dalam hal ini mesti ada jalan yang lebih baik. Maknanya jalan yang mengelakkan daripada berlakunya pertumpahan darah, ya. Maknanya apabila ada pilihan di hadapan kita, kita kena ambil pilihan yang paling kita panggil yang paling rendah risikonya lah, ya. Jadi mudarat mesti tetap berlaku, tapi kita ambil mudarat yang lebih ringan, ya. The lesser of two evils, ya. Jadi dua-duanya ada mudarat, tapi ambil mudarat yang lebih ringan. Imran berkata, demi Allah hal itu akan menjebak kalian, ya, dalam peperangan yang panjang. Maknanya kalau kita teruskan juga, kita tak ambil tindakan untuk mencegah, kemungkinan akan berlaku peperangan saudara lah, ya, di kalangan umat Islam. Kemudian Uthman bin Hunayf berkata kepada Imran bin Husain, ya, kita dah sebut Imran bin Husain pun salah seorang sahabat besar Nabi lah. Dia kata, berilah aku cadangan, ya. Imran berkata, menghindarlah, sesungguhnya aku akan berdiam dalam rumahku, atau aku akan duduk di atas untaku. Maknanya dia tak nak terlibat, ya. Dia nak mengelakkan diri. Uthman bin Hunayf berkata, aku akan menghadang mereka hingga Amirul Mukminin datang. Ia pun menyuruh, ya, kepada manusia agar mengambil senjata mereka dan berkumpul di masjid. Mereka pun berkumpul, lalu Uthman bin Hunayf menyuruh mereka agar bersiap sedia. Ketika Uthman bercakap di atas mimbar, seorang lelaki bangun dan berkata, wahai manusia, jika mereka datang dalam keadaan takut, maka sungguh mereka datang dari negeri yang aman. Jika mereka datang untuk menuntut darah Uthman, maka kita bukanlah pembunuhnya, ya. Sebab memang Ali bukan pembunuh. Jadi para sahabat pula sebahagian besarnya mereka sedang mengerjakan haji, ya, ketika Uthman dibunuh. Sebab itu pemberontak dia memilih musim haji, kan? Kerana pada musim haji para sahabat pergi ke Mekah, sedangkan khalifah duduk di Madinah. Jadi itu adalah timing yang betul, ya, bagi mereka, kerana tak ada orang yang akan defend khalifah, ya. Jadi ikutilah kata-kataku, kembalilah ke tempat, kembalikan mereka ke tempat asal mereka, ya. Maksudnya kita jangan berperang, suruh mereka ni pulang ke tempat asal masing-masing. Kalau duduk di Madinah, Madinah lah.
kerana mengelak daripada berperang itu jauh lebih baik, ya. Lalu bangunlah Al-Aswad dan berkata, sesungguhnya mereka datang minta tolong kepada kita untuk tangkap pembunuh Osman yang berasal daripada kita ataupun daripada orang luar kita. Jadi maknanya pembunuh-pembunuh ni ada, ya, di kalangan tentera Ali ataupun daripada orang Iraq. Orang-orang pun bersorak, tahulah Osman bahawa para pembunuh Osman memiliki pendukung di Basrah. Jadi maknanya ada ni, ya, dia punya penyokong dia ataupun sympathizer dia ada, ya. Hal itu mengendurkan semangatnya. Jadi bila dia tengok, oh rupanya ni ada juga ni geng-geng yang terlibat ataupun sukalah Osman tu mati. Jadi Aisyah tiba bersama rombongan, ya, yang disertainya. Mereka berhenti di tempat bernama Al-Mirbad, ya. Jadi Al-Mirbad ni adalah salah satu daripada kawasan pasar, ya. Dulu dianggap dipanggil sebagai pasar unta, ya. Jadi ada dijual beli unta di situ di Basrah. Dipakai sebagai tempat bertukar fikiran bagi para penyair, ya, dan tempat berpidato. Maksudnya dia macam pasar budaya lah, ya. Jadi orang datang untuk bertanding syair, mereka datang untuk berpidato, ya, berjual beli dan sebagainya. Jadi Mirbad ni salah satu daripada tempat pertemuan, ya, masyarakat pada masa tu untuk mereka berniaga, ya, bertukar-tukar pandangan, idea dan sebagainya. Jadi sebelah atas dekat dengan Basrah, ya. Basrah berada di selatan Iraq sekarang ni, dekat dengan Persian Gulf, ya, Teluk Parsi. Maka keluarlah penduduk Basrah yang ingin bergabung dengan Aisyah. Jadi ada yang pro Aisyah. Osman keluar bersama pasukan dan berkumpul di Al-Mirbad. Talhah berbicara, beliau berada di sebelah kanan pasukan, mengajak orang ramai untuk menuntut bela, ya, atas kematian Osman. Lalu diikuti pula oleh Az-Zubair, ya. Jadi Talhah dan Az-Zubair ni 10 sahabat yang dijamin syurga. Dari segi hubungan, Az-Zubair dengan Ali dia sepupu, ya. Ali dengan Az-Zubair sepupu, kerana Ali anak pada Abu Talib, ya. Abu Talib anak kepada Abdul Muttalib, kan. Kemudian Az-Zubair sama, ya. Jadi Az-Zubair bapa dia Al-Awwam, yang itu adik-beradik dengan Khadijah, ya. Al-Awwam bin Khuwailid. Tetapi mak dia Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi maknanya mak Az-Zubair itu adik-beradik dengan Abu Talib. Jadi oleh kerana adik-beradik dia punya bapa dan mak tu, maka Az-Zubair adalah sepupu pada Ali, ya. Tetapi Talhah tak ada hubungan keluarga lah, ya. Cuma dia orang Quraisy juga, antara yang awal masuk Islam, ya. Talhah bin Ubaidillah, 10 yang dijamin syurga, ya. Jadi ia mengatakan hal yang sama. Perkataan mereka berdua, ya, dibalas oleh sejumlah orang daripada pasukan Osman. Maka bergejolaklah sekelompok orang daripada kedua pasukan, lalu mereka saling melempar batu, ya. Jadi masing-masing dah mula nak tunjukkan mereka punya ni lah, ya, kekuatan masing-masing. Kedua-dua pasukan bersiap dan kembali ke pengkalan masing-masing. Sebahagian daripada pasukan Osman keluar dan bergabung dengan Aisyah. Maka jumlah mereka pun bertambah ramai. Jariyah, ya, bin Qudamah As-Sa'di berkata, wahai Ummul Mukminin, As-Sa'di ni memang family kabilah besar lah, ya, di Iraq, ya. Jadi tokoh-tokoh ulama Iraq zaman kita ni pun ada yang di belakangnya tu ada daripada keluarga As-Sa'di dipanggil, ya. Jadi demi Allah, terbunuhnya Osman lebih ringan daripada keluarnya anda dari rumah anda dengan mengendarai unta untuk menghadapi senjata. Jika anda datang kepada kami sebagai orang yang taat, maka kembalilah ke tempat anda semula. Jika anda datang kerana dipaksa, maka mintalah bantuan kepada orang ramai untuk kembali, ya. Jadi maksudnya usaha juga untuk berbincang, ya, untuk berdialog, kerana peperangan itu adalah pilihan yang terakhir lah, ya. Maksudnya kalau boleh kita elak, jangan berlawan, ya. Jangan jangan angkat senjata, ya. Sebab dia punya kesannya jauh lebih hebat, ya, jauh lebih buruk berbanding dengan berdamai tadi, ya. Kalau berdamai selesai masalah, tapi itulah masing-masing ada hujah dan masing-masing merasakan mereka benar, ya. Jadi ini di kalangan para sahabat ni, ini kan pula di kalangan kita lah, ya. Maknanya orang yang jauh daripada zaman as-salafus soleh ni, ya. As-salafus soleh ni 300 tahun yang awal lah. Maknanya zaman Nabi, zaman para sahabat, ya, zaman tabi'in, ya, dan juga atba' tabi'in. Kalau kita kata Imam Syafi'i masih lagi lah,
Ya, sebab Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah. Maknanya masih within apa ni, that 300 years lagi lah, ya. Masih lagi. Tabi'in ataupun Dia bukan tabi'in. Pasal dia tak jumpa dengan Nabi. Tak jumpa dengan sahabat. Ya. Pasal Imam Syafi'i dia lahir pada tahun 164. Ya. Sahabat terakhir wafat 110. Ya, Abu Tufail tu 110 Hijrah. Jadi 110 Hijrah berapa tahun tu? Ya. 54 tahun, ya. 54 tahun lepas tu baru Imam Syafi'i lahir. Ya. Jadi maknanya Imam Syafi'i tak jumpa dengan sahabat. Tapi Imam Malik jumpa, ya. Sebab Imam Malik lahir 94 Hijrah. Dia pula duduk di Madinah, ya. Abu Hanifah lagi jumpa lah, ya. Dia jumpa dengan para sahabat yang apa kita panggil, ya, yang awal lah, ya. Tetapi sahabat-sahabat besar tak jumpa lah, ya. Sebab sahabat besar kebanyakannya dah meninggal pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Jadi bila Ali dibunuh tahun 40 Hijrah, jadi naik anak dia Al-Hasan kan, dia jadi caretaker selama 6 bulan. Jadi tahun 41 Hijrah baru Muawiyah naik. Muawiyah dia lama, ya, sampai tahun 60 Hijrah. Maknanya hampir kita kata 20 tahun lah, ya, 19 tahun dia jadi khalifah. Zaman Muawiyah tu ramai sahabat yang meninggal dunia, termasuklah isteri-isteri Nabi. Aisyah pun meninggal pada zaman Muawiyah. Pasal dia punya zaman tu lama, 19 tahun. Ya. Jadi zaman tu dah banyak kita panggil para sahabat yang meninggal dunia. Jadi bila Muawiyah meninggal tahun 60 tu, tinggal anak-anak para sahabat lah. Ya, anak-anak mereka ni sebahagiannya tak pernah jumpa dengan Nabi pun. Jadi mereka bukan tabi'in, ya, mereka bukan sahabat, ya. Mereka tabi'in lah, jumpa dengan sahabat. Imam Syafi'i tu jauh lagi lah, ya. Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari tu tak payah tanya lah, ya. Mereka tu lagi jauh, ya. Jadi mereka kita panggil atba' tabi'in, mereka yang mengikut atau bertemu dengan para tabi'in. Atba' dia panggil, atba' at-tabi'in, ya. Atba' tu plural form bagi tabi', ya, bagi tabi'. Jadi kita ada tabi' kan, tabi', ta alif ba ain, ya. Tabi'un ni maknanya follower. Tabi'un follower kalau seorang, ya. Ini kalau singular lah. Jadi kalau jamak dia ialah atba', ya, ada hamzah atas dia. Jadi dia atba' kita panggil, ya. Jadi atba' atba'un, ya, atba'un jamak dia lah. Dia punya plural form sajalah. Plural, ya. Okey, atba'. Ya. Jadi bila kita gabungkan dia jadi atba' at-tabi'in. Dia jadi atba', ya. Dia panggil atba'ut tabi'in, ya. Jadi atba' ni dia punya tabi' ni pun boleh jamak muzakkar salim dia. Ya, boleh juga kita kata tabi'un, ya. Tabi'un ataupun tabi'in, samalah, ya. Dia sama. Tabi'un dengan tabi'in tak ada beza lah. Yang bezanya waw dengan ya saja. Ini bergantung pada kedudukan dia dalam ayat lah, ya. Jadi tabi'un ni dia ada dua plural dia. Ini plural yang pertama, ini plural yang kedua, ya. Jadi kalau kita nak kata followers ataupun orang yang mengikut para tabi'in, atba' at-tabi'in, ya, mana para pengikut kepada tabi'in tadi. Tabi'in mereka yang bertemu dengan sahabah, ya. Dia panggil sahabah. Sahabah, ya, sahabatun, sahabah. Sahabah dia adalah plural bagi sahabi, ya. Sahabi singular, ya, singular. Sahabah plural. Ya, sahabi seorang. Kalau kita nak kata seorang kita kan sebut seorang sahabat kan. Sebenarnya kita kata sahabi sajalah. Ya, kita kata Abu Hurairah adalah seorang sahabi. Okeylah. Sebab sahabi itu singular form dia. Tapi kalau kita nak kata 10 yang dijamin syurga, mereka adalah sahabah, para sahabat, ya.
Itulah dia punya apa kita panggil istilah-istilah dia. Ya, jadi kita ada tabi'. Ya, kalau kita bunyikan tabi'un. Diambil daripada root dia tabi'ah ataupun tabi'ah lah ya. Tabi'ah mana telah mengikut. Jadi kalau kita cari dalam kamus, kita cari 3 huruf tadi ya. Jadi ta ba ain. Cari huruf ta. Bila dah dapat huruf ta tu, taba'ah ataupun tabi'ah, cari dia punya apa kita panggil, dia punya present tense saja ya. Ya tebakmu, barulah timbul dia punya apa ni, apa kita panggil, isim fa'il dia. Ya, isim fa'il. Ataupun kita panggil sebagai apa? Sebagai active participle dia panggil ya. Kalau dalam grammar kita panggil active participle. Ya. Dalam kelas Ustaz Muin dia tak kan buat tadabbur dengan Ustaz Muin. Dia tak pergi Ada sikit lah. sikit ya. Ya, ialah dia kena kelas bahasa Arab lah. Sebab fokus dia pada tadabbur Al-Quran ya. Jadi sikit-sikit. Dia tak boleh sikit-sikit sebenarnya. Dia kena betul-betul satu kelas lah ya. So kena ambil kelas lah secara online boleh dengan Medio ya. Masuk website Medio, register sebagai online student boleh ya. Dia ada apa beginner program, ada intermediate dan ada advance. So itu tak ada alasan, tak ada masa. Pasal dia dah recordkan program tu. Kalau kita available pukul 2 pagi, kita belajar pukul 2 pagi. Kalau boleh pukul 9, pukul 9. Maknanya dia flexi hours kan. Maknanya kita boleh pilih lah waktu untuk belajar. Belajar memang kena belajar. Alasan tak mau dengar ya. Stop giving excuses. Jangan bagi alasan saya sibuk, saya bekerja, saya belajar, tak mau dengar ya. Jadi kita kena didik diri kita untuk committed lah ya. Apa kita panggil, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan ya. Where there is a will kan, where there is a will, there is a way ya. So macam mana? Umur bukan faktornya. Umur bukan faktor ya. Bahasa Arab. Dah ada lagi bagus. Untuk muslimah dia. Ya. Yang mengajar untuk perempuan. Oh, pasal saya mengajar ustazah. Apa ni, kelas harfiah ke kelas bahasa Arab? Itu ada. Harfiah ustaz. Umur ustaz. Harfiah? Ustaz Ibrahim mana? UiTM. Ustaz Ibrahim daripada Kuala Pilah Hashim Ghani. Oh, anak murid Ustaz Hashim Ghani. Okey. Jadi makna harfiah lah. Harfiah, pendekatan harfiah. Sebab kalau Ustaz Hashim Ghani dia memang guna sistem kalau Madrasah Ittibaus Sunnah sana dia pakai sistem harfiah. Ya. Sistem harfiah dia ada kekuatan dia ya. Sebab setiap sistem tu dia ada kekuatan dan kelemahan dia. Sebab Al-Quran dia tak boleh diharfiahkan sepanjang masa. Ayat-ayat yang clear cut boleh ya, tapi sebahagian ayat tak boleh. Ya. Dia kena pakai tafsiran jugalah. Sebab tu sebenarnya kita tak buat terjemah Al-Quran, kita buat tafsiran Al-Quran. Ya, kita tak boleh terjemah sebenarnya ya. Hukum dia haram sebenarnya terjemah ni asal dia. Tapi oleh kerana kalau tak buat nanti tak ada, macam mana kita nak ambil manfaat kan? Sebab tu kalau terjemah pun dia panggil terjemah tafsiriyah. Dalam bahasa Arab dia tak panggil terjemah, dia panggil terjemah tafsiriyah. Maknanya terjemah dan tafsir dia tidak terlalu detail, tapi kena buat macam tu ya. Kita tak panggil terjemah Al-Quran, kita panggil tafsiran Al-Quran. Bracket tu Ustaz explain lagi tentang itu. Yalah, itu tafsiran lah tu. Ya. Sebab tu apa ni Jakim keluarkan tu dia panggil tafsir Ar-Rahman kan? Tafsir Ar-Rahman. Dia tak panggil terjemah Ar-Rahman. Ya. Kerana apa? Kerana yang dibuat adalah tafsiran. Dia bukan terjemahan. Sebab kita tak boleh terjemah word by word, tak boleh. Ya. Mana tak secara verbatim tak boleh. Ya. Memang tak boleh sebab bahasa Melayu dengan bahasa Arab dia datang daripada kelompok yang berbeza ya. Sebab bahasa Arab daripada apa kita panggil, dia daripada dia panggil Semitic language ya, Semitic. Macam kita pula dia panggil apa? Austronesian ya. Austronesian lain dengan apa? Dengan Semitic ya. Jadi macam mana kita nak cari dia punya, tak boleh. Ada persamaan tapi banyak perbezaan. 6 ya. Muka surat 459. Jadi pecahnya perang, bermulanya perang antara Aisyah ya, pasukan Aisyah dengan wakil Ali bin Abi Talib ya di Basrah. Jadi Hukaim bin Jabalah. Hukaim ni daripada perkataan hakim ya. Dalam bahasa Arab dia selalu macam tu. Nama-nama para sahabat macam tu ya. Jadi kita ada perkataan hakim ya.
Hakim. Hakimun, ya, hakim. Bukan hakim, ya. Ini tak sama dengan hakim. Hakim. Ya. Hakimun dengan hakimun lain, ya. Kalau hakim makna ruler. Hakim ni ruler, pemerintah. Kalau hakim yang bijaksana, ya, yang bijaksana. Jadi hakim. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu namanya hakim. Ya. Jadi antara sahabat yang popular hakim ni dipanggil Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni adalah anak buah kepada Khadijah. Hakim bin Hizam ni lah yang membeli, siapa dia? Dia beli Zaid bin Harisah daripada pasar hamba. Ya. Jadi masa Zaid dijual di pasar hamba, jadi Hakim bin Hizam dia beli Zaid bin Harisah. Dia hadiahkan kepada Khadijah. Ya. Jadi bila Khadijah kahwin dengan baginda, Khadijah dia hadiahkan Zaid bin Harisah kepada Nabi dengan tujuan supaya dia boleh bantulah, ya. Dia boleh jadi hamba kepada Nabi. Tetapi Nabi tak pakai hamba, ya. Nabi bebaskan hamba. Jadi oleh kerana itu Zaid dibebaskan. Dia jadi orang merdeka, ya. Dia bukan hamba lagi. Jadi bila bapa kepada Zaid bin Harisah, itu boleh tengok dalam Ar-Rahiqul Maktum, bila bapa dia datang kerana dia dapat maklumat Zaid duduk dengan Nabi, dia ajak Zaid balik. Zaid tak nak. Zaid nak duduk dengan Nabi, ya. Jadi sampailah akhirnya orang panggil Zaid bin Muhammad, kan. Sehinggalah kemudian Nabi kahwinkan Zaid dengan siapa tadi? Dengan Zainab, ya. Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash, ya. Okey, itu cousin Nabi. Zainab pula ingat Nabi datang nak pinang dia, ya. Kerana apa ni, mak kepada Zainab binti Jahash tu, Umaymah tu adalah mak adik-beradik dengan Abdullah. Mak Zainab tu namanya Umaymah. Umaymah binti Abdul Muttalib. Adik-beradik dengan Abdullah, bukan adik-beradik sebapa, adik-beradik sebapa dan semak. Jadi maknanya dia rapat macam Abu Talib. Abu Talib dengan Abdullah rapat pasal dia memang adik-beradik kandung. Ya, satu bapa satu mak. Umaymah pun sama juga, ya. Jadi Umaymah memang masa Nabi kecil dia pun ada membantu menjaga Nabi juga. Jadi bila apa kita panggil, bila dah dewasa, memang Zainab dia ada keinginan lah untuk diperisterikan oleh Nabi, ya. Itu yang dia anggap Nabi datang tu nak minang dia lah, ya. Tapi sebenarnya Nabi bukan nak minang dia, memang Nabi nak minang dia, tapi bukan untuk Nabi, ya. Pasal Nabi berkahwin atas perintah Allah. Nabi bukan tengok dalam Facebook, kan, tengok apa semua sebagainya, mana-mana yang suka dah. Pasal Nabi tu, Nabi buat sesuatu atas perintah Allah, ya. Sebab wahyu. Jadi oleh kerana itu maka kahwinlah Zaid, kan. Tapi Zaid kita tahulah, oleh kerana dia pernah dijadikan hamba, jadi orang masih menganggap dia hamba. Sedangkan Zainab binti Jahash ni bangsawan, keluarga Quraisy, ya, orang Quraisy. Jadi perkahwinan tu tak bahagialah. Akhirnya kita tahu bercerai, tapi nak jadi hukum, ya, supaya nanti Nabi boleh ambil Zainab binti Jahash sebagai isteri baginda. Ya, itu cerita dia. Sebab zaman jahiliah, anak kepada isteri kepada anak angkat, ya, tak dikahwini, ya, oleh bapa angkat tu, tak ada, ya. Jadi Nabi nak mengubah apa kita panggil, mentaliti masyarakat, ya, nak mengubah hukum. Kerana sebenarnya dalam Islam tu dibenarkan. Yang tak boleh kalau isteri anak kandung tu tak boleh. Pasal dia dah jadi menantu, kan. Dia dah jadi menantu, dia dah jadi haram, dah jadi apa kita panggil, jadi mahram lah, ya. Mahram tak boleh lah. Okey, ya. Jadi hakim yang bijaksana. Kalau kita sayang sangat dengan anak kita nama Hakim tu, kita panggil dia Hukaim. Hukaim. Sebab Hukaim tu ada makna yang disayangi. Macam kita kata kita panggil ya bunayya, wahai anak lelakiku, ya bunayya, ya. Itu yang lebih lembut lagi. Kita boleh panggil ya bani, ya, wahai anakku, tapi kita panggil ya bunayya, ya. Macam Fatimah panggil Rasulullah, dia tak panggil ya abi, dia panggil ya abati. Itu cara Arab sebut supaya lebih lembut lagi, ya. Betul, ya. Macam siapa? Macam Nabi Nuh ketika berlaku banjir, ya. Ketika berlaku banjir itu boleh tengok dalam apa surah apa tu, ya, dalam surah apa, ya. Cerita tentang macam mana Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh
panggil anak dia. Walaupun anak dia tu tak mau dengar cakap, tetap dipanggil ya bunayya. Ya, wahai anak yang kusayang. Ya, dalam surah Hud, ya, dalam surah Hud. Surah yang ke-11 ada cerita, ya, ayat berapa tu? Ayat 39, ayat 40, 41 ada cerita Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh masih menganggap dia sebagai anak. Tapi Allah kata, mana yang tak beriman dia bukan anak kamu. Walaupun dari segi biologinya adalah anak, kan. Tu cerita dia, ya. Okey. Jadi Hukaim, ya. Orang Arab memang macam tu. Sebab tu Umar, kalau kita sayang sangat dengan dia, kita panggil dia Umair. Umair. Ya, bentuk dia tu. Ini dalam bahasa Arab kita panggil isim tasghir. Isim tasghir. Jadi Umar, Umair, ya. Hakim, Hukaim. Ya. Dia akan jadi domah nanti. Hakim dia jadi ya, ya. Hukaim, ya. Jadi Hukaimun, ya, Hukaim. Jadi Hukaim. Tadi kalau Umar, ya, Umar dia jadi Umair, ya. Zubair. Ya. Jadi maknanya daripada Zabir lah, ya, Zabir jadi Zubair. Sama Hasan, Husain. Sama. Jadi sama konsep. Jadi maksudnya kalau Hasan dengan Husain, Husain tu dia kita panggil Little Hasan. Husain tu Little Hasan. So Hukaim adalah Little Hakim. Tapi makna Hukaim ni, makna Fuail ni bukan sekadar makna adik. Ya, maknanya little brother, bukan makna tu saja, tapi ada makna kasih sayang. Ya, macam Aisyah oleh kerana kulitnya kemerah-merahan, putih kemerahan, patutnya kita panggil dia Hamra. Patutnya panggil Hamra. Tapi Nabi tak panggil Hamra, Nabi panggil Humaira. Itu lagi lembut, ya. Kalau Arab macam tu, maknanya salah satu cara kita tengok dia tengah marah, kita nak kurangkan kemarahan dia, panggil bentuk macam tu. Memang habislah, ya. Lemah gemalai lah dia, ya. Daripada dia nak marah kita tu, dia bagi duit pula kat kita. Ya. Jadi maksudnya orang budaya Arab memang macam tu, ya. Sebab tu Nabi panggil Humaira. Humaira maknanya perempuan yang kulit kemerah-merahan tapi yang disayangi. Yang kita boleh tambah beloved lah depan tu, ya. Jadi Hamra. Hamra tu maknanya yang merah, ya. Sebab itulah di Spain tu kita panggil Al-Hamra, sebenarnya Al-Hamra. Jadi orang putih tak boleh nak sebut Hamra, dia panggil Hambra, Al-Hamra. Pasal dia punya kota tu daripada jauh, ya, derit kasa kita nampak merah. Sebab dia buat daripada batu-batu berwarna merah, kan. Di Granada tu, ya. Sebab tu dia panggil Al-Hamra. Okey. Jadi Hukaim bin Jabalah, ya, yang berada dalam pasukan Osman yang memicu pecahnya perang. Memicu maknanya mencetuskan, memulakan, yang initiate, ya. Sebab tu pistol tu dipanggil picu, dia punya trigger tu dalam bahasa Indonesia dipanggil picu, ya, pemicu. Bahasa Melayu pinjam bahasa Indonesia lah tu, ya. Jadi dia panggil pemicu, kan, sebab dia yang trigger, ya, trigger peperangan tu. Sementara pasukan Ummul Mukminin menahan diri dan enggan meladeninya, maksudnya entertain lah, ya. Dia tak nak buat tak tahu je lah, ya. Kalau setakat 2-3 orang bergaduh tu biar dulu. Lalu Hukaim menyerang mereka. Jadi jahat Hukaim ni. Kedua pasukan saling berperang, ya, di mulut jalan, maknanya di persimpangan tu, ya. Aisyah menyuruh pasukannya agar menghindar ke kanan hingga mereka sampai di perkuburan Bani Mazin, ya. Malam memisahkan antara kedua pasukan. Jadi maksudnya dah tak nampak, gelap lah, ya. Pada hari kedua masing-masing pasukan keluar dengan tujuan berperang. Jadi maknanya dulu jarang berlaku perang pada waktu malam. Ya, mana kalau nak perang juga pada waktu malam terpaksa pakai, ya, terpaksa pakai obor lah, ya. Kalau tengok cerita Jerusalem tu, apa cerita dia? Kingdom of Heaven, kan? Cerita Kingdom of Heaven tu. Jadi masa Salahuddin Ayyubi, kan, masa dia serang kota Jerusalem tu, itu pada waktu malam, ya. Dia buat pada waktu malam, tapi dia terpaksa guna banyak obor lah, ya. Pasal dia punya kita panggil, dia punya bullet tu, ya, apa dia panggil istilah dia? Tak, meriam tu dia punya apa dia panggil? Peluru dia, ya. Cannonball dia tu dia buat dalam bentuk ada api. Sebab tu bila dia pergi tu dia boleh agak lah, ya, ke mana arah dia nak pecahkan tu, ya. Kemudian apa lagi, ya. Jadi malam
memisahkan pasukan, mana tak jadi perang. Pada hari kedua masing-masing keluar dengan tujuan berperang, ya. Ni dah nampak dah nak mula berperang. Mereka terlibat dalam pertempuran yang sengit sampailah petang. Orang ramai, ya, kumpulan daripada Osman, banyak yang tewas dan banyak pula yang cedera dan luka-luka. Setelah letih berperang, kedua pasukan setuju berdamai. Ya, ni yang kadang-kadang 2 hari kan berdamai, ya, 3 hari berdamai. Lepas tu Israel pun tembak 1-2 ni, dia kata apa ni, Hamas yang buat, ya. Jadi dia pun mengkhianati perjanjian tersebut, ya. Itu selalu berlaku. Hanya sahaja beberapa orang yang terlibat langsung dalam pembunuhan Osman dan para pendukung mereka telah menyelusup ke dalam pasukan. Jadi geng-geng pemberontak ni pun dah, ya, sebab susah nak kenal yang mana satu mereka ni. Jumlah mereka lebih kurang 300 orang. Pemimpin mereka adalah Hukaim bin Jabalah tadi, yang mulakan peperangan tadi. Ya, Hukaim tadi. Dia adalah salah seorang yang terlibat langsung dalam pembunuhan Osman. Maknanya dia ada dalam rumah Osman ketika Osman dibunuh. Mereka keluar dan berperang. Salah seorang lelaki menebas kaki Hukaim, ya. Hingga putus. Hukaim merangkak lalu mengambil kakinya dan memukulnya kepada lelaki yang telah menebasnya tadi, ya. Hukaim tewas dalam pertempuran tersebut bersama 70 orang yang membunuh Osman. Jadi sebab pemberontak ni ramai, ya, bilangan dia. Datang daripada Mesir, datang daripada Iraq, ya. Peristiwa ini terjadi pada tarikh 5 Rabiul Akhir, ya, tahun 36 Hijrah. Jadi maknanya Ali akan memerintah terus sampai tahun 40, ya, lama lagi. Peristiwa ini disebut juga dengan Perang Jamal Sughra dipanggil, ya. Jadi Perang Jamal tu yang betul-betul nanti akan berlaku dipanggil Jamal Kubra. Yang ni Jamal Sughra, ya. Jamal merujuk kepada unta yang ditunggang oleh Aisyah. Ali keluar, ya, dari Madinah menuju Iraq. Pada saat itu Ali sedang bersiap-siap nak pergi ke negeri Syam, pasal nak berbincang dengan Muawiyah, ya. Ketika sampai berita tentang maksud Tolhah dan Az-Zubair tadi, beliau pun bangun berkhutbah di hadapan orang ramai, mengajak mereka pergi ke Iraq. Sebahagian besar penduduk Madinah keberatan, ya, untuk menyambut ajakan Ali tadi, ya. Asy-Sya'bi berkata tidak ada yang ikut serta bersama Ali dalam perkara ini, mana nak pergi ke Iraq, kecuali 6 orang sahabat saja, ya. Dan 6 ni daripada kalangan dia panggil Badri, ya. Badri maknanya mereka yang terlibat dalam perang Badar, ya. Kalau macam kita kata siapa, Ali bin Abi Talib Al-Badri. Al-Badri itu mana orang yang terlibat dalam perang Badar, ya. Dia memang ada dapat gelaran khusus. Jadi mereka yang terlibat dalam Badar biasanya adalah para pemikir, ya. Nabi biasa akan tanya pada para sahabat ni. Termasuklah Abu Bakar dan Umar, ketika nak buat satu keputusan, dia akan konsak mereka yang bergelar Al-Badri ini, kerana Al-Badri ini telah dijamin syurga, ya. Orang baik belaka. Sebab tu dalam hadis Imam At-Tirmizi, ya, Nabi kata la yadkhulan nar, ya, tidak sekali-kali akan masuk neraka man syahida badran, mereka yang hadir dalam perang Badar, wal Hudaybiyah, dan juga Hudaybiyah, ya. Jadi kalau Badar pergi, Hudaybiyah pun pergi, lagi hebatlah. Macam Ali, dua-dua pergi, ya. Kalau Osman Badar tak pergi, Osman pergi. Hudaybiyah pun dia asalnya ditangkap, ya, dicolik, kemudian nanti baru dia datang. Kemudian Umar semua ni termasuk mereka yang terlibat dalam dua-dua perang. Tapi yang besar-besar ni dah tak ada dah, ya. Mana ada orang lagi. Yang ada Tolhah dan Az-Zubair. Tapi Tolhah bin Az-Zubair dah sampai ke Iraq. Jadi yang ada itu tak ramai. Antaranya, ya, ialah Abul Haisam bin At-Tayyah, ya. Ini sahabat Nabi yang low profile lah, jarang kita dengar nama-nama dia, ya. Abu Qatadah Al-Ansari, ya. Abu Qatadah Al-Ansari memberi gambaran dia ni orang Madinah. Ziyad bin Hanzalah, sebab Al-Ansari orang Ansar lah, ya. Dia bukan orang Mekah. Jadi Ziyad bin Hanzalah, ya. Khuzaimah bin Sabit, mereka berkata ia bukanlah Khuzaimah yang bergelar pemilik dua persaksian. Ada kisah ayat Quran yang tak ada orang boleh memberikan persaksian melainkan Khuzaimah ni, ya. Tapi ini Khuzaimah lain, kerana ia wafat pada zaman Khalifah Uthman. Jadi bukan Khuzaimah tu, ya. Ali bin Abi Talib pergi ke Madinah, berangkat dari Madinah, berjalan hingga tiba di Rabazah ataupun Rabzah. Rabzah ni kalau kita ingat tempat Osman buang negeri siapa? Abu Zar Al-Ghifari, ya. Sebab Abu Zar kan dia ekstrim pemikiran dia, ya.
Bagi dia seorang lelaki kalau dia ada isteri seorang, dia tak boleh beli 2 rumah. Ya, sebab dia ada seorang isteri saja. Tapi kalau dia ada isteri ramai, ada 3 isteri, okey 3 rumah dibenarkan. Tapi kalau isteri dia seorang, dia hanya layak untuk beli 1 rumah walaupun dia banyak duit. Maknanya duit yang lebih tu kena bagi pada fakir miskin, kena bagi pada golongan fuqara, ya. Jadi pandangan dia tu pandangan setelah dia melihat Nabi, Abu Bakar dan Umar buat macam tu. Tiba-tiba Osman dia tengok agak lavish lah kita kata, tapi dia mampu, ya. Umayyah. Siapa dia? Yang dekat Damsyik tu apa Ustaz? Muawiyah ni yang pakai agak grand sikit lah macam. Pasal dia berada di negeri Syam. Negeri Syam ni pula bekas jajahan Byzantine Empire. Itu yang dia komplain berlebihan. Sebab dia punya budaya beza, ya. Budaya di Syria sana dengan budaya di negara Arab mana sama beza. Sana ada 4 musim. Jadi dia tak pakai, dia mesti ada coat dia, ya, overcoat dia, mesti pakaian dia sebab dia 4 season. Ya, kemudian dia punya unta, ya. Dia punya apa kita panggil rumah dan sebagainya, tak boleh buat rumah macam kemah macam orang Arab di Mekah, di Madinah. Sebab dia punya cuacanya berbeza. Jadi Abu Zar dia punya benchmark dia ialah Nabi, Abu Bakar, Umar. Ya. Jadi bila dia tengok Muawiyah, dia tengok Osman, dia rasa ini Nabi tak pernah buat. Ya, Abu Bakar tak pernah buat, Umar tak pernah buat. Tapi Muawiyah dengan Osman kata, kami ni bukan ambil harta rakyat, ni harta kami. Kalau kami beli rumah lebih pun itu kan kemampuan kami, ya. Jadi oleh kerana tu Abu Zar tak setuju. Jadi bila Abu tak setuju, Muawiyah hantar suratlah kepada Osman. Muawiyah panggil Osman panggil Abu Zar. Jadi Abu Zar telah dibuang negeri, ya. Abu Zar pula dia berkawan baik dengan Abu Darda. Abu Darda dilantik jadi qadi, ya, di Damaskus. Jadi bila Abu Darda pun tak setuju, Abu Darda dilucutkan jawatan. Ya, pasal dia ada jawatan. Abu Zar nak lucut apa, dia tak ada pegang jawatan. Ya, dia bukan ada kerja mana-mana multinational company, tak ada, ya. Jadi kalau dia kerja mana-mana multinational company, bolehlah lucutkan jawatan. Jadi apa yang boleh dibuat? Maka dia dibuang negeri. Ke mana? Ni tempat dia, ya, Rabazah. 110, cuba tengok nota kaki di bawah. Salah satu tempat persinggahan bagi para jemaah haji daripada Iraq, ya. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bermukim dan wafat di tempat ini pada tahun 32 Hijrah. Mana zaman Sayyidina Osman lah ni. Sebab Osman wafat tahun 35. Jadi peristiwa kematian Abu Zar pada zaman Sayyidina Osman. Sebab Osman yang hantar dia ke sana. Tapi kita tak boleh kata Sayyidina Osman tu kejam. Kerana Osman telah memikirkan cara yang terbaik. Kerana kalau Abu Zar duduk di tengah-tengah masyarakat, dia akan mempengaruhi orang lain. Pasal dia ni orang yang dihormati. Abu Zar siapa tak kenal dia, orang zuhud. Ya. Sebab tu golongan sosialis, dia ambil Abu Zar sebagai dia punya reference. Ya. Sebab tu dia panggil sosialis Islam. Mana ada sosialis Islam? Islam lah. Ya. Mana ada sosialis Islam? Ya, kalau sosialis tu tak Islam lah tu maknanya. Jadi dia banyak buku-buku dia tulis sosialis Islam, ya. Rujukan dia ialah Abu Zar Al-Ghifari. Ya, pasal harta mesti dimilik negarakan, bukan dimilik peribadikan, tak boleh. Ya, sosialis tu asas kepada komunisme. Komunisme tu lagi ekstrim lah. Ya, lagi ekstrim. Sosialis tu kita kata boleh berkira lagi lah, ya. Jadi memang komunis, asas kepada komunisme lah, ya. Kerana dia tak boleh milik peribadi. Abu Zar ni ramai orang tak suka dia, ya Ustaz? Ataupun macam mana? Siapa dia yang tak suka tu? Tak, contohnya sebab dia ekstrim macam pandangan dia di kalangan yang datang kemudian lah. Tapi di kalangan para sahabat tak ada masalah dengan dia. Pasal dia terlibat dalam banyak peperangan baginda, ya. Dia orang yang walaupun bukan 10 yang dijamin syurga, kerana 10 yang dijamin syurga hanya orang Mekah. 10 tu orang Mekah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali kan orang Mekah. Rupa yang 60 sahabat-sahabat tu nama dia. Salah seorang ada, ya. Semua orang Mekah. Abu Ubaidah Al-Jarrah Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas Mekah, ya. Abdul Rahman bin Auf Mekah, Sa'id bin Zaid, ya. Adik ipar pada Sayyidina Umar Mekah juga. Jadi maknanya 10-10 ni orang Mekah. Talhah bin Ubaidillah ni dengan Az-Zubair ni orang Mekah juga. Jadi maknanya Abu Zar bukan orang Mekah. Sebab dia Al-Ghifari itu menunjukkan dia kabilah dia. Kabilah dia Al-Ghifari. Dekat mana kabilah dia? Tengah-tengah perjalanan daripada Mekah pergi ke negeri Syam. Sebab itu Abu Zar kan pernah kena pukul. Kan dia masuk Islam. Bila masuk Islam dia baca Quran depan orang. Memang orang tangkap dia, orang pukul lah. Pengsan dia, ya. Jadi Abu Bakar selamatkan dia.
Abu Bakar kata jangan pukul Abu Zar ni, kerana kamu bila pergi ke negeri Syam, kamu akan transit di kampung dia. Kampung dia kampung Ghifar tadi, Bani Ghifar. Nanti kalau kamu bunuh dia, esok kamu transit sana, kamu kena bunuh di sana. Apa ni hujah Abu Bakar. Okey, jadi orang reda, ya. Jadi apa ni Abu Zar pun sedar daripada pingsan, orang tanya dia, ya. Macam mana lepas ni nak baca Quran lagi? Abu Zar aku akan baca lagi. Ya, aku akan baca lagi. Jadi maknanya sampai peringkat begitu. Jadi maknanya confirm dia bukan orang Mekah. Ya. Kerana masa dia datang, dia nak jumpa Rasulullah, dia tak ada kenal siapa-siapa. Ya, itu yang akhirnya Ali yang ambil dia bawa balik. Duduk di apa kita panggil di rumah dia, ya. Kemudian nanti barulah dia bagi tahu di mana tempat Nabi mengajar. Baru dia temukan Abu Zar masuk Islam. Ya. Dan dia baca Quran dengan apa? Dengan kuat tadi, ya, di depan apa ni, depan Kaabah. Sampai orang pukul dia. Jadi Rabzah tempat kita panggil Rabzah ni tempat jin bertendang lah, ya, sebab tak ada orang duduk. Ya. Kerana itu Nabi sebut, ya, masa peperangan apa ni Tabuk kan. Dalam perang Tabuk kan pada masa tu kan peristiwa Tabuk ni berlaku pada musim panas kan. Musim panas adalah musim panas ni sinonim dengan musim apa? Musim apa? Trading. Di Madinah musim apa? Musim buah-buahan. Pasal buah-buah nak masak mesti ya. Lain sekarang ni lain. Pasal sekarang ni dia boleh dia apa kita panggil greenhouse. Sepanjang masa lah. Pasal tu tamar yang belum masak dia petik juga. Kemudian dia storage kan. Dia peram bila masa. Jadi mana setiap bulan orang datang di Mekah ataupun di Madinah sentiasa ada saja. Di Malaysia orang nak tanam di mana? Baru ni je tengok TV. Orang tu memang dia banyak experimentation lagi kot. Tapi dah berbuah Ustaz. Yang kalau bunga jantan dia ambil dia kahwinkan lah bunga. Maknanya kena manually buat lah. Dia memang pandai lah. Sebab kalau apa kan asalnya kan Nabi suruh biar kan. Tapi bila tak buat apa-apa tu dia buat manually lah. Kan cerita bila buah tamar tak menjadi kan. Jadi sahabat tanya ke Nabi. Itu yang Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya, hadis Sahih Bukhari. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi maksudnya dalam bab pertanian Nabi punya cadangan tu adalah ijtihad Nabi, pandangan Nabi saja. Dia bukan wahyu. Ya. Jadi macam mana cara nak buat pertanian, ya, drainage system dan sebagainya itu kita punya pemikiran lah. Tapi dalam bab ibadah tapi bukan sampai ke ajwa ni pun. Ada ya, ajwa ya. Iyalah. Saya tengok ada TV. Okey, itu cerita apa kita panggil Rabzah tadi, ya. Jadi memang Abu Zar dia meninggal bersendirian. Yang mandikan jenazah dia 2 orang saja. Siapa yang mandikan jenazah dia? Isteri dan anak dia. Ya, pasal tempat tu tak ada orang. Memang dia berdua saja. Jadi kata Abu Zar, lepas aku meninggal nanti, letak aku di tepi jalan. Ya, supaya siapa yang lalu lalang akan melihat jenazah apa ni aku nanti, ya. Jadi Allah takdirkan Abdullah bin Mas'ud lalu kawasan tu. Dia Abdullah bin Mas'ud dalam perjalanan on the way nak ke Madinah. Jadi singgah di tengok tepi jalan ada jenazah. Ya. Jadi bila dia turun nampak apa ni Ummu Zar, isteri pada Abu Zar. Jadi kata siapa ni Abdullah bin Mas'ud, pasal apa letak tepi jalan? Abu Zar yang suruh, supaya nak buktikan bahawasanya Nabi kata masa perang Tabuk tu bahawasanya Abu Zar akan mati bersendirian tu betul. Ya. Sebab kalau dia dah dikebumikan mana orang tahu. Jadi Abdullah bin Mas'ud pun nampak Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat lah yang menyelenggarakan jenazah tersebut. Ya. Abdullah bin Mas'ud balik ke Madinah, dia bagi tahu pada Uthman. Maknanya betul apa yang Nabi kata, kamu akan lihat Abu Zar masa di dunia dia bersendirian. Masa dia meninggal pun bersendirian. Dan ketika dia dibangkitkan di mahsyar besok dia bersendirian juga. Kerana dia duduk dalam kelas dia yang tersendiri. Orang tak boleh lawan dia, ya. Dia Abu Zar ni dia sendiri. Ya. Dialah apa ni presiden, dialah setiausaha agung, dia semua dia. Pasal tak ada orang sama dengan dia tu. Level dia tu memang tak boleh. Tak boleh challenge. Dia dalam kelas dia yang tersendirilah. Ya. Kezuhudan dia tu, zuhud sangat dia tu. Tu cerita dia. Jadi maknanya apa yang Nabi sebut tu betul. Maksudnya Abu Zar buat begitu supaya para sahabat dapat menyaksikan kebenaran kata-kata Nabi dalam hadis baginda ketika berlaku perang Tabuk. Ya. Jadi cerita macam mana? Bukti, ya. Jadi perang Tabuk tu duduk dalam kitab sirah kita tu lah, ya.
Jadi kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum tu kena sentiasa tuan-tuan dan puan-puan baca balik. Ulang-ulang, ya. Kalau nak ringkas baca je Sirah Nabawiyah jilid 1 yang tuan-tuan beli tu, 1 dan jilid 2 tu, ya. Saya tak beli, saya nak tak bawa. Kalau kelas jadilah. Jadi nanti kita bincang sikit. Ya, ada respon Ada. daripada yang di luar bilik ni lah, ya. Yang di bilik ni insya-Allah dia datang lah. Tak dapat masuk kelas ni pun ada. Zazar masuk. Siapa dia? Kak Cik dia ikut saya di Shah Alam. Oh. Kak Cik dia selalu datang lah. Masjid dia Ustaz. Di masjid dia tak datang, di Dewan Saya MBSA. tengok Ustaz kat Darul Ihsan selalu lah. Darul Ihsan setiap bulan ada. Kalau kelas baru adalah rumah Datuk Murad. Datuk Murad bekas apa? Ya. Sungai Berjala. Kita bincang sikit berkenaan dengan Boleh insya-Allah. Okey. Ya. Jadi Rabzah, ingatlah nama Rabzah tu. Rabazah ataupun Rabzah boleh. Ya. Rabzah ataupun Rabazah. Itu memang tempat apa dia? Tempat jin bertendang. Pasal tak ada orang duduk. Itu memang istilah orang Melayu lah, tempat jin bertendang. Sebab memang sebelum manusia datang atas muka bumi ni memang jin duduk. Memang jin duduk, ya. Jin main bola. Macam mana? Jin main bola. Jadi bila kita datang, kita dianggap sebagai apa? Intruders kita kata, ya. Kita ni adalah penceroboh, ya. Cuma dia tak letak situ. Dia tak letak no trespassing, dia kata kan. Tak letak tu saja. Jadi makna bila kita datang satu tempat, sebenarnya kita mengganggu tempat dia. Jadi kita kena deal dengan dia lah, ya. Sebab tu kita diajar baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, ada bacaan-bacaan ayat kursi jangan tinggal kan. Kita baca-baca semua tu supaya dia tak boleh kacau kita. Ya. Macam doa-doa apa kita bagi masuk rumah kan. Nabi ajar, ya. Apa ni, a'udzubika limatillahi tammah min syarri ma khalaq. Macam dalam rumah kita memang ada jin duduk, ada jin bersama kita. Jadi kalau kita duduk kalau Kak Jah duduk seorang-seorang kat rumah, bila tengah masak ke basuh pinggan, terasa macam ada benda lalu. Memang ada benda lalu. Tapi dia tak boleh kacau kita bila kita baca a'udzubika limatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sebab Nabi kata siapa yang baca isti'azah ni a'udzubika limatillahi tammah min syarri ma khalaq, dia akan selamat daripada gangguan orang yang jahat. Maknanya manusia yang berhasad dengki ataupun jin, dia selamat. Dia tak boleh kacau. Jin tu ada, tapi jin nak cekik kita tak boleh. Ya, pasal kita dijaga oleh ayat tadi. Nabi kata sampailah dia keluar daripada rumah tersebut. Kalau kita singgah mana-mana, ya, singgah hotel ke apa, kita tahu dah bilik hotel tu mungkin dah 5 bulan 6 bulan tak ada orang duduk. Bila manusia tak duduk, memang jin ada. Tapi bila kita baca je, a'udzubika limatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan Allah, ya, dengan kalimah-kalimah yang sempurna, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang Allah cipta. Makhluk ni apa dia? Semua benda lah. Termasuklah jin dan syaitan. Jadi sampailah Allah akan jaga dia sampai dia keluar, ya, daripada tempat tersebut. Maknanya tak boleh nak kacau. Dia ada. Ya. Sebab tu jangan apa kita panggil, jangan bimbang lah. Dia memang ada, ya. Macam kita terasa macam ada orang lalu sebelah kita, ya. Tapi dia tak boleh nak kacau kerana kita dilindungi oleh isti'azah tadi, ya, ta'awuz tadi. Itu cerita ni. Jadi benda-benda ni kita amal lah, ya. Pasal apa Nabi bagi macam tu? Sebab pasal benda ni ada, ya, dia akan kacau kita. Sebagai wakil di Madinah, Ali menunjuk Tamam bin Abbas, ya. Wakil di Makkah, Kusam bin Abbas. Siapa dia Kusam? Kusam adalah adik Abdullah bin Abbas. Kusam, ya. Jadi Kusam inilah keluarga Abbas yang paling mirip dengan Rasulullah. Kusam ni muka dia sebiji macam Rasulullah, jalan dia macam Nabi, seperti mana Ja'far bin Abi Talib. Kalau adik-beradik anak Abu Talib, yang paling dekat macam Nabi, Ja'far. Tapi kalau adik-beradik Abbas ialah Kusam. Ya. Di mana Kusam ni dikebumikan? Itu Pak Wan dah pergilah tempat dia, ya. Di Samarkand nama tempat tu. Di Uzbekistan sana, ya. Jadi masa kami pergi ke Samarkand tu, hujan ni, masa tu hujan. Kalau Pak Wan ingatlah. Ya, terpaksa pakai payung kita naik tangga-tangga dia tu, ya, atas. Jadi orang tu bagi tahu saya, dia kata ni Abdullah bin Abbas. Saya kata bukan Abdullah bin Abbas ni, sebab Abdullah bin Abbas meninggal di Jazirah Arab, Semenanjung Arab, ya. Adik-beradik dia, siapa dia? Memang tulis kat situ Kusam, ya, Kusam Ibnu Abbas. Jadi dia adik kepada
Saidina Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas tu abang dia lah, ni adik dia Kusam. Jadi dia meninggal pada zaman Sayyidina Osman ni, ya. Zaman apa? Zaman Ali nanti, ya. Zaman Ali. Peristiwa ini terjadi pada akhir bulan Rabiul Akhir. Ali keluar daripada Madinah dengan membawa 900 orang, ya. Jadi ramai juga. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni adalah Husain bin Salam. Dia asalnya orang Yahudi, ya. Dia padri Yahudi yang masuk Islam. Kan ketika Nabi sampai di Kuba, kan Husain kan datang jumpa Nabi kan di Kuba, kemudian dia tanya 3 soalan kepada Nabi. Ya, ni dalam Sahih Bukhari juga ada cerita. Sebab dia nak tengok, ya, betul ke Nabi ni nabi. Jadi soalan ni dia dapat daripada kitab Taurat lah. Jadi kalau Nabi Muhammad boleh jawab, maknanya memang betul Nabi ni dapat wahyu. Kerana dia tahu Nabi tak boleh membaca kan. Jadi mesti tak baca Taurat punya. Jadi kalau Nabi boleh baca pun, Nabi takkan boleh baca sebab Taurat dalam Hebrew. Ya, Nabi yang boleh bahasa Arab. Jadi dia pun apa kita panggil berselisih, ya. Berpas-pasan tu makna berselisih, ya, dengan Ali di Rabazah. Jadi dia pegang tali kuda Sayyidina Ali. Dia kata, ya Amirul Mukminin, janganlah keluar daripada Madinah. Maknanya dia bagi nasihat. Ya, sebab tu kita kata, kita ni walau hebat macam mana pun, orang bagi nasihat kita dengar. Kita nak ambil atau tidak tu cerita lain kan. Tapi kita bagi dia peluang, bagi dia cakap. Macam Utbah bin Rabi'ah bila jumpa dengan Nabi. Utbah ni memang jahat, ya, bapa mertua kepada Abu Sufyan. Tapi Nabi masih lagi bagi peluang. Okey, pak cik nak cakap apa? Okey, pak cik cakap. Dia pun cakap bagi hujah 1 2 3 4 5, habis dah baru Nabi kata, ya, pak cik sudah ke? Dah pak cik, sudah. Okey, baru Nabi baca surah Al-Fusilat ayat 1 sampai ayat 17. Sampai ayat 17 cerita tentang kaum Samud dan kaum Ad. Dia tutup mulut Nabi, ya. Tu cerita sirah mengenai surah Al-Fusilat tadi. Kerana dia takut apa yang menimpa kaum Ad, yakni angin, ya, angin kencang 8 hari 7 malam, ya. Boleh baca dalam suratul Haqqah, ya, surah 69. Cerita Allah datangkan, dipanggil apa? Rihan sorsoro, saya dah tulis hari tu, ya. Selama 8 hari 7 malam. Pakej dia 8 hari 7 malam. Ya. Jadi kalau ada orang buat umrah 8 hari 7 malam, jangan pergilah, ya. Pasal tak ada umrah 8 hari 7 malam, tak ada. Umrah paling pendek 11 hari 9 malam. Tu ada. Kurang pada tu tak ada, ya. Kita panggil 8 hari 7 malam tu pakej angin ribut dia panggil, ya. Pasal Quran yang sebut, ya, dalam suratul Haqqah, ya. Disebut sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Sab'a layalin, 7 malam, ya, wa samaniyah ayyam, 8 hari. Mana 8 hari 7 malam. Tapi orang Arab dia kata 7 hari 8 malam. Kalau orang Melayu 8 hari 7 malam, ya. Itu dia punya cara orang Arab, budaya dia. Sebab dia punya kalender mula daripada tenggelam matahari malam, ya. Jadi bila dah cerita tentang kaum Ad, kemudian Allah cerita kaum Samud. Kaum Samud Allah datangkan petir. Allah datangkan guruh, ya, guruh yang sangat kuat. Sayhatan wahidatan, ya, ataupun sa'iqatul azab, mati juga. Jadi dua cerita ni orang Arab tahu. Kerana apa orang Arab tahu? Cerita Nabi Musa dia tak tahu. Cerita Nabi Zakaria tak tahu. Tapi cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud, ya, orang Arab tahu. Apa sebab? Dia kejadian berdekatan dengan semenanjung. Itu satu hal, betul, ya. Kerana Nabi Hud dan juga Nabi Soleh adalah Nabi Arab. Jadi cerita-cerita nenek moyang dia bagi tahulah, ya. Sebab tu surah Fusilat cerita tentang kaum Samud dan kaum Ad, ya. Apa ni dalam surah apa kita panggil? Surah-surah yang lain pun banyak sebut, ya. Dalam surah apa? Suratul Fajar ke, ya? Surah Fajar. Apa ni cerita kaum Ad, ya. Iramazatil imad, ya, allazi lam yukhlaq misluha fil bilad, ya. Kemudian wasamud allazina jabu sakhra bil wad. Tu cerita kaum Ad dan juga kaum Samud. Boleh tengok dalam surah Al-Fajr, ya, wal fajri walayalin ashar, ya. Boleh tengok tafsiran dia. Kerana Allah letak cerita-cerita nabi-nabi dan rasul bukan dalam satu surah. Allah letak dalam surah-surah yang banyak, ya. Banyak ulangan untuk mengingatkan kita. Mana kita baca Fusilat ada cerita kaum Ad dan Samud. Baca apa ni Al-Qamar 54 jumpa lagi, ya. Baca dalam surah-surah lain jumpa. Jadi supaya kita ni sentiasa mengingati benda tu, ya. Sebab manusia sifatnya lupa kan. Allah ingatkan balik, ya. Itu dia punya kaedah Al-Quran. Cerita Quran berulang, tapi dia punya maklumat dia berbeza-beza, ya. Ada tokoh tambah. Jadi kita kena baca banyak surah. Tak boleh baca satu surah saja, ya.
Jadi dia punya kisah tu diketahui oleh orang Arab. Sebab tu Utbah bin Rabi'ah dia tutup mulut Nabi, ya, sampai ayat 17 dia tutup dah. Sedangkan surah tu sampai 54, ya, ayat dia. Tapi oleh kerana dia tahu cerita tu, dia rasa macam Allah nak turunkan angin ribut dan juga peti ataupun guruh kepada orang Arab Quraisy. Sebab tu dia tak sanggup. Sebab tu orang Arab bila Nabi baca Quran dia tutup telinga. Ya, dia ambil benda dan semua tutup telinga. Sebab dia tak sanggup dengan Quran. Pasal mereka faham Quran. Ya, mereka faham. Tu yang kita kata orang yang faham, yang tahu tetapi tak nak ikut. Macam mana cara dia elak? Tutup telinga. Dia halang orang pergi haji daripada bertemu dengan baginda Nabi, ya. Jadi itu dia punya cara dia. Sebab tu dia buat bising. Bila Nabi baca Quran, dia buat bising. Ya, dia buat bising, dia menjerit, dia apa semua sebagainya supaya orang tak dengar Quran tu. Kerana kalau dia dengar pun, dia akan rasa takut. Ya. Kerana dia tahu dah cerita ni bukan cerita tipu, ya. Mak bapak, datuk nenek dia dah bagi tahu. Okey, itu kalau kita boleh sebut, ya. Abdullah bin Salam di Rabazah, dia memegang tali kuda Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, janganlah keluar. Demi Allah, jika anda keluar daripada Madinah, anda tidak akan kembali ke sana. Ya, sebab dia bagi tahu dah. Ali, kalau Ali keluar daripada Madinah, Ali tak akan balik lagi ke Madinah. Dan pusat kekuasaan kaum muslimin tidak akan kembali ke Madinah buat selama-lamanya. Betul tak tuan-tuan? Betul, ya. Sebab bila esok Imam Mahdi kan, Al-Imamul Mahdi, dan juga Nabi Isa, ya. Bila Nabi Isa Allah turunkan balik, ya, Allah keluarkan Al-Imamul Mahdi. Tempat dia bukan Mekah Madinah dah. Tempat dia di Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis, ya. Jadi sebab itu kita kata apa yang Abdullah bin Salam sebut tu betul, ya. Memang betul. Pasal dia dah tahu dah, ya. Dia tahu melalui Taurat, melalui Injil lah, ya. Sebahagian anggota pasukan mencelanya. Jadi Ali berkata, biarkan si Abdullah bin Salam tadi. Dia adalah sebaik-baik orang daripada kalangan sahabat Nabi. Dia memang orang baik, ya. Jadi dia tak mau terlibat dalam konflik ni, ya. Al-Hasan bin Ali, anak sulung pada Sayyidina Ali, dia datang jumpa ayahnya. Dia berkata, aku telah melarangmu, namun kamu tidak menurutinya. Kamu akan terbunuh esok secara sia-sia tanpa ada seorang pun yang membelamu. Ini anak dia cakap, ya, cucu Nabi cakap. Ali berkata kepada puteranya, engkau masih saja merengek kepadaku seperti anak kecil, ya. Apa laranganmu yang telah aku langgar? Ali tanya balik. Al-Hasan berkata, bukankah aku telah menyarankan kepadamu sebelum terbunuhnya Osman, jangan keluar daripada Madinah, ya, agar keluar daripada Madinah, ya, supaya Osman tidak terbunuh ketika engkau berada di situ. Sebab kalau dia duduk di Madinah, orang akan kata dia ada motif, ya. Jadi kena keluar daripada Madinah. Jadi bukankah aku telah menyarankan agar jangan membai'ah orang-orang setelah terbunuhnya Osman, sebelum wakil daripada setiap daerah datang. Jadi dia bukan tak setuju Ali jadi khalifah, tapi tunggulah orang Mesir, orang Iraq, orang apa semua datang, ya, untuk bai'ah dia. Dan aku telah menyarankan kepadamu ketika wanita ini, maksudnya Aisyah, ya, dan dua lelaki ni, Talha dan Az-Zubair keluar, sebaiknya engkau duduk saja di rumah sehingga mereka berdamai. Namun engkau melanggar semua saranku itu. Okey, kita tengok apa Ali jawab pula, ya. Sebab tu Ali ada jawapan dia. Ali pun berkata kepadanya, adapun saranmu agar aku harus keluar daripada Madinah sebelum Osman terbunuh, maka sesungguhnya kita pun dalam keadaan terkepung. Nak keluar macam mana? Sebab golongan pemberontak ramai. Kita nak keluar macam mana? Kata Sayyidina Ali. Kemudian bai'ah yang aku terima sebelum wakil setiap daerah menyerahkan bai'ahnya, maka sesungguhnya urusan ini berada di tangan penduduk Madinah, ya. Aku tidak mau urusan ini tersia-sia. Maknanya kalau Ali tak ambil, Ali pun tak mau jawatan, ya. Kita dah baca dah. Tapi kalau Ali tak ambil, nanti orang lain yang tak bertanggungjawab ambil, macam mana? Adapun aku duduk saja di rumah, sesungguhnya mereka telah pergi ke tempat tujuan mereka. Apakah engkau menghendaki aku seperti anjing hutan yang terkepung, ya, lalu diteriaki, ya, merayaplah, ya, merayaplah bukan di sini hingga ia melepaskan tumit kakinya lalu melarikan diri. Jadi Ali tak nak jadi macam itu. Jika aku tidak menangani masalah yang harus ku selesaikan ini dan engkau menolongku untuk menyelesaikannya, lalu siapa lagi yang akan menanganinya, ya. Biarkanlah diriku wahai puteraku. Jadi memang Hasan pun ikut nanti, ya. Setelah mendengar aksi yang dilakukan oleh mereka di Basrah, Ali tulis surat kepada penduduk Kufah, mengutus Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar ni anak pada Abu Bakar dengan Asma binti Umais, ya, janda kepada Ja'far. Bila Ja'far meninggal dalam perang
perang apa, perang apa nama dipanggil itu, perang Mu'tah, perang Mu'tah di Jordan sana. Kan janda dia akhirnya dikahwini oleh Abu Bakar, jadi nanti dia mengandung, dan lahir anak tu masa Nabi nak pergi haji. Nabi nak pergi haji kan, singgah di Bir Ali. Masa singgah di Bir Ali tu Asma melahirkan anak. Nak jadi hukum lah. Itu yang dia tanya macam mana kan. Adakah dia nak balik ke Madinah ataupun terus? Nabi kata terus. Jadi maksudnya orang yang berada dalam keadaan haid dan nifas sah kalau dia berniat ihram haji ataupun umrah boleh. Jadi maknanya dia tak boleh oleh kerana dia dalam keadaan haid, maka dia tak niat ihram. Tak, dia tetap niat ihram. Kerana yang dialami oleh Asma bukannya haid, lagi hebat, itu apa ni, nifas. Tapi dia tetap berniat ihram juga, ihram untuk haji. Jadi hukum lah. Jadi anak yang lahir itu namanya Muhammad bin Abu Bakar. Itu satu-satu anak dia dengan Abu Bakar nanti, Sebab bila Abu Bakar meninggal, nanti Asma tu kahwin pula dengan adik ipar dia. Adik ipar kepada Asma ni siapa dia? Suami dia tu Ja'far. Dah tentulah adik ipar dia adik beradik dengan Ja'far. Siapa dia? Siapa adik ipar? Siapa adik Ja'far yang kahwin dengan Asma tu? Boleh agak lah. Siapa lagi? Saya nak Ali lah. Ali. Pasal Ali tu adik pada Ja'far bin Abi Talib. Jadi Ali tu kan adik ipar dia asal dia. Jadi maknanya dari segi hukum boleh. Adik ipar boleh kahwin dengan kakak ipar, tak ada masalah, boleh. Buktinya Ali kahwin dengan Asma. Kerana pada masa tu Fatimah dah meninggal. Fatimah kan masa kahwin dengan Ali tak berpoligami. Setelah Fatimah meninggal baru Ali poligami. Sama macam Nabi dengan Khadijah. Jadi kemudian Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far anak pada Ja'far bin Abi Talib. Jadi maknanya Muhammad bin Abu Bakar dengan Muhammad bin Ja'far ni adik-beradik tiri. Mak dia sama. Mak dia sama kan? Bapak dia lain lah. Sebab Muhammad bin Ja'far bapak dia Ja'far. Ja'far mana? Ja'far bin Abi Talib. Boleh nampak tu? Tak boleh nampak? Nak kena tulis gambar rajah dia punya apa Pasal sahabat Nabi ni, mana-mana sahabat yang syahid dalam perang, isteri dia akan diperistrikan oleh para sahabat. Itu memang dia punya kebiasaan. Pasal Nabi pun buat macam tu. Dalam perang Badar, suami kepada Hafsah meninggal. Suami pada Hafsah tu siapa nama dia? Khunais. Khunais meninggal dalam perang Badar. Dia salah seorang daripada 14 yang mati dalam perang Badar. Habis iddah Hafsah, Nabi kahwin dengan Hafsah. Siapa Hafsah tu? Anak Sayyidina Umar. Nanti dalam perang Uhud pula seorang lagi sahabat Nabi syahid. Siapa dia? Abdullah bin Jahash, abang pada Zainab bin Jahash, mati dalam perang Uhud. Ada 70 kan mati kan? Salah seorangnya ialah Abdullah bin Jahash. Bila Abdullah bin Jahash meninggal, selepas daripada habis iddah isteri dia, Nabi kahwin dengan isteri dia tu, isteri Abdullah bin Jahash. Siapa agak-agaknya? Zainab binti Khuzaimah. Jadi maksudnya habis bila memang macam tu, sahabat memang macam tu. Memang dia bila golongan armalah dia panggil. Armalah ni golongan janda lah. Dan juga anak-anak yatim. Jadi sebab tu saya selalu sebut, kalau nak jadi hero, nak jadi hero kena ambil janda anak ramai. Pasal itu memang sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi begitu. Ialah perang, bukan perang fisabilillah, tak adalah. Perang lain lah. Meninggal dalam aksiden, meninggal sakit jantung, meninggal dan sebagainya lah. Jadi dia macam tu. Tapi sunnah tu jarang dipraktikkan. Yang mana? Tapi kalau dia janda anak ramai, tak apa, elok lah. Pasal kalau yang mana? Kalau anak banyak, tak muda lagi dah ustaz. Cari anak kecil-kecil lah, anak kecil-kecil. Pasal Nabi kahwin dengan Hafsah kan. Hafsah janda anak seorang. Hafsah masa tu, masa suami dia meninggal, baru muda 19 tahun je. 19 masuk 20 tahun, muda sangat. Tapi janda lah. Jadi dia punya sunnah tu memang dengan janda. Untuk isteri yang kedua dan seterusnya lah. Isteri pertama dengan bujang lah. Isteri pertama kahwin dengan bujang lah. Okey, last apa kita nak sebut di situ. Jadi setelah mendengar apa semua tadi, sesungguhnya aku telah memilih kalian daripada penduduk negeri lain.
Aku sangat terkejut mendengar peristiwa yang terjadi. Jadilah kalian penolong dan pembela agama Allah. Bergabunglah bersama kami. Sesungguhnya kami hanya menghendaki perdamaian, agar umat ini kembali bersatu dan saling bersaudara. Kedua-dua utusan ini pun berangkat. Lalu Ali mengirim utusan ke Madinah supaya mengambil senjata dan kenderaan yang diperlukan. Ya, jadi Nabi Ali dia lantik dua-dua orang yang rapat dengan dia. Ya, kerana apa? Sebab bila Ali lantik Muhammad bin Abu Bakar dan Muhammad bin Ja'far, ya, ini dua-dua adalah anak tiri dia. Anak tiri dia. Pasal Muhammad bin Ja'far kan anak kepada Ja'far bin Abu Talib. Ja'far kan abang ipar dia. Bila Ali kahwin dengan Asma, maknanya automatik Muhammad menjadi anak tiri dia. Muhammad bin Abu Bakar pun jadi anak tiri dia lah. Kerana Muhammad bin Abu Bakar anak kepada Asma binti Umais juga. Boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan. Dia melibatkan nama lah. Pasal sejarah dia melibatkan nama. Nama orang, tempat, ya, bila berlaku. Dia memang semua soalan tadi, ya, dipanggil 7WH question tu. Maknanya by whom kan, to whom, ya, when, how, ya, kemudian why, ya. Itu semua soalan-soalan yang kita jawab dalam ni, ya. Okey, selesailah di situ. Kalau ada soalan, kalau tidak pergi kepada agenda Pak Wan tadi lah. Agenda tu lah, ya. Okey. Apa cerita dia? Hajar Fatimah dapat list yang penuntut yang nak join kelas baru untuk menggunakan buku yang itulah, buku itulah, ya. Okey. Okey. InsyaAllah. Tapi yang sedia ada di sini ada yang kata nak join, ada yang senyap tak balas. Jadi nak tanya tu jangan dinamik join. Okey, alhamdulillah. Tu kalau dinamik okey 4 orang. Jadi sekarang ni kalau ikut list tu ada dekat 20 dah tu. Tak, 11 yang baru. 11 orang baru. Jadi campur dengan orang lama ada dekat 20 orang lah. Jadi mana nak on lah, ya. Jadi kita insya-Allah kita boleh teruskan kelas dah minus 2 dah bulan depan. Bukan minus 2. Minus 2 dengan orang bercakap dengan isteri dia. 2 dah tak ada dah, ya. 2 tak ada dah. Sementara ya. Masya-Allah kalau banyak umur. Sementara tu pun makan tahun juga. 3 tahun. 3 tahun je. Pejam celik. Tak celik-celik, ya. Saya terserahlah, sebab kelas saya di sini sebenarnya dah cukup lama dah sebenarnya, ya. Ar-Rahiqul Maktum dah habis. Walaupun yang lain-lain Al-Azkar separuh jalan, tapi banyaklah, ya. Macam Bulughul Maram pun saya ingat sebahagian besar habis dah kita, ya. Jadi sirah di sini, sirah sahabat Al-Khulafa Ar-Rasyidin daripada Ibnu Katsir ni pun dah hampir habis. Jadi saya serah pada tuan-tuan dan perempuan lah, ya. Kalau rasa nak terus, kita teruslah. Tapi kalau kata nak berehat dulu pun saya tak ada masalah sebenarnya, ya. Itu sajalah. Tapi kita dah bagi tahu penuntut yang baru join. Kita nak mulakan bulan 3 dan jadualnya kekal minggu kedua dengan minggu keempat. Untuk sementara ni lah. Terus kalau ada permintaan yang lebih daripada tu, nanti Ustaz bincang dengan penuntut barulah, ya. Kekal. Saya rasa kekal je lah. 2 dan 4 tu. Pasal saya dah adjust untuk, sebab bila saya datang kuliah sini, maghrib saya dah adjust di Subang Permai, Masjid Subang Permai. Kuliah maghrib saya memang di Subang Permai tu. Jadi saya adjust bila kelas di sini, saya adjust ada situ. Situ aja Nurul Yakin, sirah juga tapi kitab lain. Pun sedap juga kitab tu. Tapi kitab tu dia lebih kurang macam ni lah, ya. Tapi pendekatannya sedikit berbeza. Tapi tetap sirah juga. Dia panggil sirah Nurul Yakin. Sedap juga sirah dia. Dia punya pendekatan lain, ya. Dalam 500 muka surat. Tapi dia punya saiz kecil lah. Kalau ni kan A4 kan. Dia kecil lah dalam A3 kot. A3 kecil ke? A3 lagi besar. Apa tu? B4, sorry. Ya. Okey, jadi
keputusannya kita akan teruskan dengan kelas sirah yang baru bulan 3. Cuma kalau second week tu saya tak ada tu. Dah bagi tahu. Second week tu saya tak boleh mula lagi. Second week tu saya week lah. Minggu keempat. Minggu keempat. Second tu saya tak ada. Minggu kedua dan ketiga tak ada. Nanti Ustaz ada kan ya? Ya? Awal-awal Buku ada. Nanti bagi tahu je lah berapa nak. Buku sirah Nabawiyah itu kan. Yang jilid 1 kan? Jilid 1 lah dulu pasal kita mula jilid 1. Jilid 1 tu akan ambil masa. Tu dia buku dia. Jilid 1 tu pun dia akan ambil masa. Ya, tapi dia lebih ringkas dan pendekatan dia berbeza sebenarnya, ya. Dia lebih ringkas, lebih mudah sebab dia pen form. Kemudian dia bagi saya ringkas lah, ya. Font dia pun besar, sesuai lah untuk apa kita panggil kita lah, ya. Orang yang dah agak rabun macam ni memang. Quran dia punya teks kuat sebab dia tak ada, dia tak nampak heavy, ya. Dia nampak lebih very structured satu, betul, ya. More presentable lah kita kata, ya. Dah khatam ya. Okey. Saya pun dia pecah ke 3 jilid jadi nampak ringan lah, nampak ringan. Ya. Boleh lah kalau macam tu. Jadi second week tu berapa bulan? 14 kan? 14 kan sama kan? 14 tak ada pasal 14 ya. Kemudian 28 jadi 14 ada. Sebab 14 tu cuti sekolah. Okey. 14 sampai 22 cuti sekolah. Cuti sekolah penggal pertama. Jadi memang tak ada, saya pun tak ada. Mula kelas bulan depan 28 hari bulan. 28 ya. Kelas ni apa Sabtu keempat lah. Sabtu keempat lah. Yalah insya-Allah. Sabtu keempat. Boleh, tak ada masalah. Okeylah kalau gitu. Jadi jumpa pada bulan ni memang tak ada dah, ya. Pasal bulan ni memang tak ada. Terus jumpa 28 lah. 28 Mac nanti. Kelas pertama pada 28 Mac. Boleh okeylah, boleh elankan lah. Jadi harap-harap yang sebelah tu jadi datang lah, ya. Tapi kalau ada perubahan, katalah ada yang cancel ke apa, nanti bincanglah balik macam mana. So ketua kelas akan berpindah kepada Tuan Rumah jadi ketua kelas. Monitor. Kelas monitor. Kelas monitor ada Fawatina dan treasurer Jamil. Macam mana? Power divide and conquer. No, divide and lead. Okey, tak apa kalau macam tu kita jumpa pada 28 lah insya-Allah, ya. 28 Mac. Pak Wan dah tak ada lah kan masa tu? Ada di sana. Ada di sana lah. Dia buka kelas sana pula, ya. Dia buka kelas sana. Dia mengajar kat sana lah pula. Sini dah berapa lama mengaji dah kan? Kalau tak buka kelas juga tak tahulah, ya. Negeri Sembilan bagus kan? Macam mana? Banyak kelas-kelas sunnah. Dinilai. Kalau pilih ada lah. Kalau masjid nilai tak boleh. Kalau masjid nilai memang kena lah, ya. Masjid nilai kena lah. Dekat tu, ya. Kuala Pilah daripada situ. Berapa jauh Kuala Pilah? Jauh. Okey, sekadar tu. Nilai doket ya. Dekat ya. Nilai 45 minit. Jadi kita mungkin ada berapa kali lagi ni, ya. Tak boleh lah, ya. Terus kita baca sendiri lah, ya. Ini baca sendiri lah. Jadi ni baca sendiri. Terus mula kitab baru lah, ya. Jadi maknanya ni kira habis lah, ya. Habis baca sendiri lah, ya. Patut ada pulut kuning ni hari ni, ya. Patutnya habis ni, ya. Jadi alhamdulillah kita kira habis lah, ya. 2 kitab Ar-Rahiqul Maktum. Dengan yang ni ulang-ulang kaji lah balik, ya. Ulang-ulang kaji balik, tengok balik dia punya cerita-cerita tu, ya. Yang ini memang terasa heavy lah, ya. Ini memang sangat heavy lah. Berbanding dengan Ar-Rahiqul Maktum, dia lebih, Ar-Rahiqul Maktum tu pun heavy, ya. Tetapi ni tunggak dia lah, ya. Tunggak bagi setiap sesuatu yang berlaku dalam agama ni memang sirah Nabi dan sirah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Habislah kalau ada boleh dua-dua ni khatam, selesai lah, ya. Sepatutnya cuma sejauh mana kita ingat dan sejauh mana kita pandai untuk relate kan, ya. Relate kan peristiwa-peristiwa ni, itu je lah, ya. Dia kena ulang dan cerita kat orang lain. Nama tu Ustaz beli. Kena senaraikan lah, keluarkan lah nama-nama tu, ya.
Pasal nama kadang-kadang sama je pun tak balik kat sini dapat. Sebab dalam apa tak ada nama para sahabat ni. Dia ada, maksudnya ringkas kan. Okey, Abdullah bin Mas'ud kan. Dia orang mana, isteri dia siapa, lahir di mana, dia punya biografi dia sikit-sikit ringkas-ringkas. 60-70 orang sahabat. Jadi bila kita dah ada database tu, jadi bila jumpa cerita kita tahu Hakim bin Hizam, okey kita tahu dia sepupu, dia anak buah kepada Khadijah. Dia yang beli tadi kan. Siapa dia beli tadi? Zaid bin Harisah. Ya. Jadi macam isteri Nabi tu pun kita tak berapa dapat juga ya. Sebab tu di USJ Subang Jaya tu saya buat isteri-isteri Nabi. Saya buat sirah isteri. Bukan. Al-Mu'minun ni juga. Di apa ni Darul Ihsan. Tu pun dah nak habis dah. Dah last dah, dah hujung dah. Di Darul Ihsan kita akan buat Syama'il Muhammadiyah. Pasal kita dah habis apa ni sirah isteri dan puteri Nabi. Isteri Nabi tu semualah. Apa ni 11 campur dengan anak-anak Nabi kan. Perempuan tu 4. Kemudian habis dari dia orang setuju nak buat Syama'il Muhammadiyah pula. Ya, Syama'il tu lebih ringan lah. Sebab dia cerita peribadi Rasulullah. Ya. Pakai yang mungkin mungkin salah satunya mungkin Telaga Biru kot. Sebahagian orang dah ada buku tu. Mungkin Telaga Biru. Tapi saya tengok dalam pasaran ada yang lebih ringkas lagi. Tak tahu nanti yang mana satu dia orang setuju nak pakai. Isa kena? Yang mengajar di sekolah tu? Aksiden ni? Anak dia yang sulung aksiden motor? Kat Melaka. Oh, dia belajar? So datang balik ke Masjid Darul Ihsan. Dia belajar di sana? Belajar sana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yalah Ustaz Izzah. Dia mengajar di sekolah dulu kan, sekolah integrasi tu. Saya kenal lah. Dia student saya kat tu. Dia orang kuat isu lah. Darul Ihsan. Sebab dulu saya buat kelas bahasa Arab di Masjid Darul Ihsan tu. Dengan Haji siapa tu? Haji apa ke namanya? Apa Mohsin nama dia? Apa Mohsin, kenapa geng-geng situ lah. Ya, geng-geng situ. Jadi Ustaz Isra tu pernah ikut sekejap lah. Boleh lah apa selama berapa lama je, lama juga saya ingat. 5-6 bulan dia pernah ikut. Dia pernah belajar. Okey, sekadar tu. Terima kasih atas perhatian apa ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi rujuk baliklah ya. Ar-Rahiqul Maktum, tapi buku ni nanti akan jadi apa kita panggil ulang tayang lah ya. Tapi banyak benda-benda yang Ar-Rahiqul Maktum tak sebut, sini ada sebut. Sebahagian yang sini sebut, Ar-Rahiqul Maktum tak sebut. Tapi saya akan saya akan campur-campurkan lah. Ya, kita campur lah. Sebab kerja homework tu saya buat. Homework tuan-tuan dan puan-puan baca. Supaya bila datang kelas boleh tanya soalan dah. Ya. Sebab kita kalau datang kelas baru nak tengok nama Hakim bin Hizam apa semua tu susah lah. Ya. Kena highlight kan? Highlight juga. Main map lah. Baca in advance. Memang in advance kena baca. At least nak datang tu first page, second page kena baca dululah ya, supaya tahu. Sebab pendekatan dia lain. Kitab ni pendekatan dia lain. Tapi ada juga beberapa fakta yang saya kena betulkan lah ya. Tapi secara umumnya saya ingat sangat menarik lah ya. Sangat menarik. So okey ya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.